Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Nama saya Aisyah Fitriah binti Asmala dengan nombor metrik 201948187878. Nama Nur Alia Nabila binti Asyariman 2019892262. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatah binti Hanif bernombor pelajar 2019423344. Nama Nur Hanisa binti Mahathir, nombor matrik 2019230162. Nama saya Nur Mazmira binti Muhammad Zuki, nombor matrik 2019253172. Pendahuluan kajian kami. Jadi Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai identiti yang sangat unik, iaitu mempunyai masyarakat pelbagai etnik yang terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa seperti kaum India, kaum Melayu, kaum Cina sejak dari kemerdekaan lagi. Jadi masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik dan bangsa ni perlu bersatu padu dalam membentuk negara yang aman dan makmur supaya keharmonian negara terjaga. Seterusnya, kita teruskan dengan latar belakang kajian. Sejarah hubungan etnik bermula daripada era konflik iaitu pada tahun 1945 sehingga 1960. Pada ketika itu, wujudnya konflik antara etnik Cina dengan Melayu, iaitu berlakunya peristiwa yang tidak akan dilupakan oleh rakyat Malaysia, iaitu peristiwa 13 Mei 1969. Sebab terjadinya konflik itu adalah disebabkan oleh tindakan satu kumpulan atau pasukan anggota komunis bernama Bintang 3 yang memburu etnik Melayu yang pernah bersubahat dengan Jepun kerana mereka menjadi anggota polis Jepun atau Jukidam. Akibat daripada tragedi 14 hari ini, banyak nyawa terkorban daripada kalangan etnik Melayu dan juga Cina. Peristiwa 13 Mei 1969 banyak memberi kesan terhadap perpaduan dan boleh dijadikan sebagai pengajaran supaya perbalahan konflik antara kaum tidak berulang kembali. Pada tahun 1949, Communities Liaison Committee ataupun CLC telah ditubuhkan oleh pemerintah kolonial British atas usaha untuk membaik pulih kesepadan sosial dalam tiga etnik tersebut iaitu Melayu, Cina dan India. Objektif utama CLC ditubuhkan adalah sebagai tempat perbincangan terbuka dari hati ke hati antara etnik Melayu, Cina dan India pada ketika itu bagi mencari kejernihan dalam kekeruhan. CLC telah dipertanggungjawabkan kepada Malcolm McDonald iaitu Pesuruhanjaya Agung British di Asia Tenggara. Seterusnya, era stabil tetapi tegang iaitu pada tahun 1961 sehinggalah 1970. Pada era ini, pelbagai usaha untuk memupuk kesepadan sosial telah dilaksanakan. Sebagai contoh, penubuhan Majlis Perundingan Rakyat, Jabatan Perpaduan Negara, Rukun Negara dan Dasar Ekonomi Baru (DEB). Tambahan pula, pada era kesepadan sosial 1971 sehingga 2011 telah lahirnya suasana harmoni, aman dan stabil antara etnik-etnik di Malaysia. Namun begitu, pada 4 hingga 8 Mac 2001 telah berlakunya rusuhan antara etnik India dengan Melayu yang tercetus akibat faktor ekonomi seperti persaingan dalam pekerjaan, terutamanya dalam kalangan anggota bawahan. Justru itu, kunci kesepadan sosial Malaysia ialah kematangan rakyatnya dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Bab peribahasa, sebelum nasi menjadi bubur, rakyat Malaysia haruslah berganding bahu dan memupuk sifat perpaduan dalam diri agar konflik perpaduan antara kaum terus lenyap di telan arus zaman supaya dapat melahirkan negara yang aman serta harmoni. Seterusnya saya akan menerangkan tentang permasalahan kajian. Kajian kami lebih memfokuskan untuk mengkaji faktor-faktor timbulnya isu dan masalah dalam kalangan pelbagai etnik di Malaysia.
Terdapat 3 etnik utama di Malaysia iaitu etnik Melayu, etnik Cina dan etnik India. Walaupun Malaysia telah mencapai kemerdekaan selama 64 tahun, namun masalah antara pelbagai etnik ini masih lagi berlaku. Sebagai contoh adalah isu perkauman. Dan apabila kami telah mengkaji faktor-faktornya, maka kami juga akan mencari dan mengkaji jalan penyelesaian untuk menjadikan negara Malaysia negara yang aman dan sejahtera. Objektif kajian. Kajian ini dilakukan adalah bertujuan untuk mencapai objektif berikut. Yang pertama, mengkaji kepelbagaian etnik di Malaysia. Yang kedua, untuk mengkaji cabaran-cabaran yang dihadapi oleh masyarakat di Malaysia dalam memastikan hubungan etnik sentiasa aman dan harmoni. Yang ketiga, mengenal pasti langkah proaktif bagi mengatasi isu masalah perpaduan dari pelbagai aspek dalam kalangan etnik di Malaysia. Seterusnya, skop kajian bagi kajian kami adalah, jika kita lihat di sini, kajian ini melibatkan semua etnik yang ada di Malaysia, terutamanya etnik Melayu, etnik Cina dan etnik India. Jadi, kesimpulan atau hasil dapatan daripada kajian ini hanyalah relevan kepada etnik-etnik yang berada di Malaysia sahaja. Seterusnya saya akan sambung dengan hasil kajian bagi kajian lapangan kami iaitu masyarakat etnik di Malaysia. Berikut merupakan taburan penduduk mengikut kaum di Malaysia pada tahun 2010. Ini dapat dirumuskan bahawa Malaysia merupakan negara yang terdiri daripada masyarakat majmuk dan mempunyai kepelbagaian kaum dan etnik yang tersendiri sehinggakan negara kita dianggap unik dan membanggakan di mata negara-negara lain. Secara keseluruhan, kita dapat lihat bahawa kaum Melayu merupakan kaum yang mendominasikan kependudukan di negara ini dengan peratusan yang tertinggi iaitu 5.1% dengan anggaran penduduknya adalah 14.1 juta. Seterusnya, menurut utusan Borneo Online, Tanah Melayu iaitu Semenanjung, Sabah dan Sarawak mempunyai 3 entiti yang membentuk sebuah negara yang satu yang dipanggil sebagai Malaysia. Jika kita imbau kenangan ataupun peristiwa orang terdahulu yang sanggup berkorban jiwa, tenaga dan nyawa mereka dalam mempertahankan keamanan negara. Sebagai contoh, suatu ketika dahulu tiadanya pembangunan infrastruktur pendidikan seperti kini adanya pembangunan pendidikan iaitu Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Universiti Teknologi Mara di Sarawak, Kiat Mara dan sebagainya. Contoh lain juga kita boleh selitkan iaitu dahulunya sistem perhubungan hanyalah menggunakan sistem pengangkutan air sahaja, manakala kini sistem perhubungan di kawasan-kawasan Sabah dan Sarawak lebih baik. Lebih-lebih lagi di kawasan luar bandar untuk memudahkan pergerakan mereka dari satu tempat ke tempat yang lain. Menerusi hasil kajian kami dapati bahawa berikut merupakan graf mengenai peratusan agama di Malaysia yang mana menunjukkan agama Islam mempunyai peratusan yang tertinggi iaitu sebanyak 61.3%. Dan dari segi peratusan itu, kita dapat rumuskan bahawa bagi menjaga kedaulatan negara bukan sahaja baik dari segi tutur kata, malahan rasa hormat antara kaum dan etnik juga perlu diamalkan sesama kita. Sebagai contoh, di Malaysia terdapat pelbagai sambutan perayaan. Antaranya adalah Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Hari Deepavali dan sebagainya. Sambutan perayaan ini merupakan kunci keamanan dan keharmonian dalam sesebuah negara yang berbilang kaum di Malaysia. Seterusnya, ia menjadi asas kepada pembinaan negara dan berupaya mencapai semangat satu Malaysia dan sudah pasti menjadi kewajipan setiap rakyat untuk terus menghormati budaya dan agama etnik masing-masing. Tapi itu juga ia menjadi unik dan dikenali negara harmonis di mata negara-negara lain. Antara faktor-faktor konflik yang berlaku dalam kalangan hubungan etnik di Malaysia iaitu berlakunya perbezaan unsur-unsur kebudayaan seperti bahasa, agama dan adat resam. Sebagai contoh, kaum Melayu terdapat pelbagai adat resam nenek moyang seperti pantang larang. Seterusnya, timbulnya jarak sosial antara anggota masyarakat kerana kurangnya interaksi disebabkan tempat tinggal yang berbeza. Masyarakat Melayu masih lagi tinggal di luar bandar, misalnya Felda, yang menyebabkan kurangnya interaksi dan komunikasi antara kaum-kaum yang lain. Yang ketiga pula adalah kerenggangan anggota masyarakat membuka dunia sosialnya kepada masyarakat lain dan cenderung untuk mengekalkan identiti masing-masing. Sebagai contoh, seperti mana kita dapat lihat, iaitu kebanyakan masyarakat Melayu yang tinggal di luar bandar
kurang bersosial menyebabkan interaksi mereka sukar untuk dicipta. Yang keempat adalah berlakunya perbezaan dari segi pekerjaan menyebabkan interaksi jarang dan sukar berlaku, yang mana masyarakat, sebagai contoh juga kita boleh maksudkan, iaitu masyarakat feodal yang mana mereka banyak bekerja di ladang kelapa sawit. Dan akhir sekali, berlakunya prasangka dan prejudice yang menebal. Antara cabaran hubungan etnik di Malaysia dari segi cabaran sosial, ia dapat berlakunya permisahan pendapatan dalam masyarakat negara kita. Ini adalah kerana hasil daripada kesan dasar pecah dan perintah yang diamalkan British dahulu lagi. Seperti mana kita tahu, kemasukan beramai-ramai kaum Cina dan India untuk bersama-sama mengusahakan sektor perlombongan biji timah, dan implikasinya itu adalah kaum Melayu tinggal di luar bandar, kaum Cina tinggal di bandar, manakala kaum India tinggal di kawasan estate. Seterusnya, iaitu berlakunya pengasingan sistem pendidikan, yang mana kita dapat tahu ataupun sebagai contoh, Melayu hanyalah bersekolah di sekolah rendah, iaitu sekolah kebangsaan, dan juga mempelajari bahasa Melayu sahaja, manakala Cina sekolah di sekolah SJKC dan hanya mempelajari bahasa Cina sahaja, manakala kaum India mempelajari bahasa Tamil dan juga bersekolah di sekolah SJKCT. Dan akhir sekali adalah berlakunya polarisasi dalam kalangan pelajar, yang mana bidang pendidikan merupakan pembentukan insan yang beretika dan bermoral. Walau bagaimanapun, integrasi kaum ketika bangku tadika lagi adalah lebih baik, sehinggakan peringkat universiti ini dapat merenggangkan lagi hubungan etnik antara mereka. Seterusnya, cabarannya dari segi ekonomi, iaitu berlakunya perbezaan pekerjaan, yang mana Melayu hanyalah bekerja sebagai nelayan, pertanian dan juga penjawat awam, manakala kaum Cina bekerja di perlombongan dan sehingga kini mereka sangat mahir dalam bidang perniagaan, dan akhir sekali kaum India bekerja sebagai penoreh getah dan di landasan kereta api, menyebabkan mereka tinggal di kawasan per-estate. Seterusnya, dari segi sektor ekonomi, iaitu ia masih lagi terdapat jurang yang luas, yang mana tiap-tiap etnik berusaha mendapatkan hak dan keuntungan yang lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi yang sedia ada, mengakibatkan ketidakstabilan dalam masyarakat majmuk itu sendiri. Berlaku juga cabaran dari segi politik, yang mana berlakunya politik perkauman yang menimbulkan perasaan tidak senang hati dan mengukuhkan semangat perkauman jika penyuruhan kepentingan etnik tertentu dibuat tanpa mengambil kira kepentingan semua pihak. Anggota etnik lebih mengutamakan anggota daripada etnik yang sama sahaja dalam memilih persahabatan dan juga mendapat pekerjaan. Ini juga contoh kita dapat berikan implikasinya dari segi perkauman ini. Berlakunya peristiwa 13 Mei pada 1969. Antara langkah proaktif bagi mengatasi isu masalah perpaduan iaitu penghayatan rukun negara, yang mana kita tahu rukun negara merupakan asas perlembagaan kita terhadap negara dalam menjaga dan mengekalkan kesejahteraan negara kita sendiri. Oleh itu, tidak kira berlainan bangsa, biarpun menetap di bawah negara yang sama, kita perlulah menghayati rukun negara yang telah ditetapkan oleh Perlembagaan Malaysia itu sendiri. Seterusnya, tanamkan rasa hormat sesama etnik. Ini menunjukkan rasa unik dan bersyukurnya kita sebagai rakyat Malaysia yang dapat merasa pelbagai cuti perayaan dan menyambut segala perayaan yang ada di Malaysia. Dan akhir sekali adalah pihak kementerian perlulah menyediakan subjek civic dan kewarganegaraan sebagai silibus di peringkat sekolah rendah, menengah dan universiti. Seperti pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya, yang bermahu maksud dari kecillah kita mendidik mereka dengan harapan masa hadapan mereka menjadi orang yang berguna kepada negara kelak. Seterusnya, saya akan menyambungkan mengenai kesimpulan kajian lapangan ini. Jadi, seperti mana yang kawan-kawan saya telah bentangkan tadi, iaitu objektif kajian dan hasil kajian. Objektif kajian berjaya dicapai berdasarkan hasil kajian yang kami dapati, iaitu yang pertama, mengkaji ke pelbagai etnik di Malaysia. Berdasarkan hasil kajian kami dapati kaum orang Melayu paling ramai di Malaysia berbanding kaum lain. Seterusnya, yang kedua, cabaran hubungan etnik. Kami dapati dari hasil kajian iaitu terdapat 3 aspek cabaran hubungan etnik, iaitu dari segi sosial, ekonomi dan politik. Yang ketiga, langkah proaktif mengatasi masalah hubungan etnik. Terdapat beberapa langkah yang kami dapat dari hasil kajian, iaitu penghayatan rukun negara dalam setiap rakyat Malaysia, menyambut perayaan bersama-sama semua kaum, dan memperkenalkan subjek civic kepada universiti dan sekolah-sekolah yang sedia ada.
Seterusnya, terdapat juga cadangan penambahan untuk langkah proaktif mengatasi masalah hubungan etnik, iaitu yang pertama, Persatuan Perumahan boleh mengajarkan gotong royong di kawasan perumahan mereka untuk menggalakkan interaksi antara kaum. Seterusnya, kerajaan juga boleh mengadakan kempen rukun negara untuk memberi kefahaman kepada rakyat Malaysia mengenai rukun negara dan perpaduan. Yang ketiga, media juga boleh memainkan peranan dalam memaparkan iklan mengenai perpaduan untuk memberi kefahaman kepada rakyat Malaysia. Akhir sekali, membincangkan hubungan etnik amat penting kepada kita semua. Hal ini kerana kita dapat mengingati semula sejarah bagaimana hubungan etnik dapat terbentuk di dalam Malaysia. Seterusnya, kita dapat memahami lebih mendalam mengenai hubungan etnik dan dapat membantu mengatasi masalah hubungan etnik. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.